Hari ini orang sebut seri pembukaan atau anggaran dasar. Dia anggaran dasar. Estimate mula-mula. Apa namanya ya? Adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Ada 10 perkara kita kena tahu. Yang pertama, nama ilmu ini. Kita ngaji malam ni ilmu apa? Namanya ilmu tauhid. Namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu artinya ilmu mengesakan Tuhan. Mentauhidkan Tuhan. Tuhan itu esa. Esa itu artinya apa? The only one. Itu esa. Tauhid. Ataupun ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu perkataan. Ilmu perbahasan. Ilmu kalam. Dia bercakap. Ilmu bercakap je. Bukan suruh buat tak. Dia belajar ilmu tauhid suruh buat tak? Tak ada, suruh percaya je. Suruh yakin aja. Itu ilmu kalam. Ataupun ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin atau liddin pun boleh. Tengok struktur ayat ya. Tengok setengah ayat dia kata usuluddin. Kalau ada fi sebelum tu usuluddin. Kalau tidak usuluddin. Ataupun ilmu sifat. Kita belajar sifat Allah. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadits. Ilmu sifat. Ataupun ilmu aqaidul iman atau aqaidil iman. Tengok struktur ayat ya. Setengah tu aqaidil iman. Setengah tu aqaidul iman. Artinya apa? Simpulan iman. Simpulan. Tahu simpulan? Ya Allah, tali tu kita simpul, ikat, simpul mati tahu. Itu simpulan iman. Ya. Tapi banyak namanya, banyak namanya. Ilmu tauhid pun dia, ilmu kalam pun dia, ilmu usuluddin pun dia, ilmu sifat pun dia, ilmu aqaidul iman pun dia. Siapa dia? Namanya banyak, benda je satu aja. Macam seorang je, namanya banyak. Ali pun dia, Ma'e pun dia, hitam pun dia, putih pun dia, panjang pun dia. Padahal orangnya orang itu juga. Nama banyak Ilmu ni apa itu juga. Baik, itu yang pertama, namanya esok kalau tanya orang, kamu belajar apa semalam? Berjawab? Belajar apa? Ilmu tauhid. Atau ilmu usuluddin. Atau ilmu kalam. Atau ilmu aqaidul iman. Dan sebagainya. Yang kedua, tempat ambilannya. Dari mana dia ambil ilmu ni? Daripada seorang penceramah ke? Daripada seorang apa namanya? Yang bertapa dalam gua ke? Dia ambil daripada seorang apa? Apa cakap Melayunya? Hermit. Apa cakap Melayunya? Pendeta ya, seorang pendeta ke? Dari mana ambil ilmu ni? Di rumah orang ke? Dalam hutan ke dia ambil? Tengok tempat ambilannya, iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis. Kalau ilmu itu datang dari Quran dan hadis, ilmu itu garanti tak ada sesat. Garanti tak ada sesat. Karena Rasulullah dah bagi jamin, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati, kata Rasul ya. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau kamu pegang teguh kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Forever and ever tak sesat. Iaitu kitab Allah. Kitab Allah itu apa? Al-Quran. Lagi satu, sunnati, dan sunnah aku. Artinya hadis Nabi SAW. Garanti tak sesat tapi kalau kita belajar di bawah pokok doroyan ke belajarnya, lagi apa? Bawah pokok manggis ke, belum tahu. Saya tak katakan sesat, tapi belum tahu. Kena berhati-hati. Kerana sekarang ni banyak orang belajar daripada tempat-tempat yang bukan tempatnya. Ada yang belajar dari surat khabar, ada yang belajar dari TV, ada yang belajar dari komputer. Mungkin ilmu tu betul, tapi kemungkinan sesat ada tak? Ada. Tapi kalau dari Al-Quran, dari hadis, garanti tak sesat. Jadi ilmu ini garanti, bukan ilmu sesat. Lagipun dia ngaji di surau, terbuka, anybody can come and learn. Kalau kita ngaji seorang-seorang tu kamu seorang je kapal jalan, yang kapal lain tak, kamu seorang ni. Jaga baik. Bahaya tu, tahu. Untuk kamu aja pasal kamu, aku sayang menolong kamu tu, aku kabur kat kamu aja. Jangan. Bukan mesti dia sesat dah, tapi bahaya. Boleh jadi sesat,
boleh jadi tak sesat. Itu dia. Itu ambilannya daripada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kandungannya, isinya apa kita ngaji ni? Iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Dia menetapkan pegangan, percaya ke tak percaya. Kita nak ngabur kaidah. Tak faham ke kaidah? Kalau saya kata Allah itu maha berkuasa, apa jawab? Kalau saya kata Allah itu takkan mati, apa jawab? Kalau saya kata Allah itu kena denggi, apa jawab? Apa jawab? Hidup. Tak faham juga aja benar-benar pun. Itu pegangan ketetapan, menyatakan ya atau tidak. Ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasul. Lepas kita belajar tentang Allah, kita akan belajar tentang Rasul pula, sifat-sifat Rasul dan sebagainya. Daripada beberapa simpulan tu bukan kesimpulan ya, simpulan, tali yang disimpul, itu simpulan ya. Berapa simpulan atau ikatan. Cakap standardnya ikatan, tapi cakap rasminya simpulan ya. Aqaidul iman tu simpulan iman atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil. Dalil tu apa? Bukti. Hujahnya, dalilnya, burhan, dalil, burhan boleh. Burhan pun dia, dalil pun dia. Bukan nama orang burhan ni tau. Dalilnya. Cakap ahli tauhidnya burhan tu artinya dalil. Dalil tu cakap kitanya bukti. Apa buktinya Allah itu ada? Apa buktinya Allah itu sedia? Apa buktinya Allah itu kekal abadi? Baqa. Apa buktinya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith? Itu artinya apa? Dalil-dalil supaya peroleh i'tiqad yang yakin. Kenapa nak dalil? Supaya kita yakin. Tak berubah lagi, yakin betul-betul 100% yakin. Itu dia nakkan dalil tu. Kalau ada dalil baru yakin. Kalau tak ada bukti tak yakin. Macam kita bercara juga, kalau ada bukti-bukti, dia hakim tu akan terima bukti itu. Jadi apa? You are found guilty beyond a reasonable doubt, kata dia hakim tu. Macam mana? Apa artinya? Kamu itu didapati bersalah dengan tidak ada keraguan sedikit pun, kata. Faham ke dia macam orang putih ni? Itu kerana ada dalil, sudah terbukti. Ada gambar dia tengah mencuri. Ini dia gambar Haji Ibrahim tengah mencuri. Sudah terbukti nanti. Jadi tak boleh nak disangkal lagi. Tambah di akhirat besok. Di akhirat besok terbukti lah semua apa yang kita buat. Semua akan dinampakkan. Itu betul juga. Dengan iktiqad yang yakin. Yakin ni dia tidak diselang, tidak dicelah oleh syak, tidak diselang oleh zan, tidak diselang oleh waham. Tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham. Apa itu syak? 50-50. 50% percaya, 50% tak percaya. Itu artinya syak. Apa itu zan? Banyak percaya, sikit aja tak percaya. Banyak benar dia percaya hampir semua dia percaya. Tapi sikit aja, iya ke orang mati ni boleh hidup balik? Dia tak percaya tu. Tak, itu namanya zan. Terima ke tak terima akidah apa tu? Terima ke tak? Tak terima. Walaupun sikit aja tak terima. Sikit aja dia tak percaya, tak terima. Ya. Dia percaya 99.99999%. Hanya perpuluhan 0,00001% dia tak percaya. Terima ke tak terima? Tak terima. Ya, bab tauhid tak terima, zan tak terima. Bab fiqh boleh terima. Tauhid tak boleh terima. Ya. Itu namanya yakin betul-betul. Kepercayaan yang putus. Putus tu artinya apa? Tak berubah-ubah. Itu artinya putus. Lantaklah orang ancam, orang hina, orang maki, orang nak bunuh dia, orang rasuah, dia tidak akan tukar pendirian dia. Itu katanya putus tu. Tapi kalau dapat kain pelekat selai sudah berubah, itu tak putus namanya. Ya. Sini tak ada, jangan menyolah mati dengan saya. Tempat lain nanti ya. Dia yang putus tu, lantaklah kamu nak bagi 5 juta, 10 juta, 500 juta, dia tetap berpendirian seperti mana yang dia berpendirian seperti itu. Macam Nabi Muhammad, ada tak orang cuba nak rasuah dia? Ada ke tak ada? Mula-mula dia bagi apa? Nak dia bagi emas.
Kamu nak mai ke Muhammad? Kata dia. Suatu rombongan yang diketuai oleh apa namanya Utbah bin Rabi'ah. Kamu nak mai ke? Kamu nak mai? Kami akan bawa emas sikit seorang sehingga setinggi bukit Uhud ni. Diam Nabi Muhammad tak jawab. Oh, tak nak mai ya? Tak cukup mai ya? Kamu nak pangkat ya? Kami akan jadikan kamu apa? Bukan raja, dia jadi yang kamu tu Rais Darun Nadwah, pengerusi parlimen Mekah. Pengerusi parlimen Mekah. Katanya kalau pengerusi parlimen tu apa jawatan sekarang? Perdana Menteri lah tu. Ya, siapa tak nak jadi Perdana Menteri? Sebuah lah. Tosakkan Perdana Menteri. Jadi jawatan kuasa surau pun bertumbuk tahan. Bukan tuan-tuan ni ya. Orang tuan lain ya. Tapi diam aja Nabi Muhammad. Tak ada jawab ya. Oh, tak cukup lagi ya. Oh, kamu nak apa lagi cakap bawa kata. Kamu nak perempuan? Kami akan pilih perempuan. Siapa kamu nak? Apa kamu nak? Nak 5, nak 10, nak berapa belas kamu nak? Kami akan bagi perempuan. Kami akan kumpulkan perempuan. Kamu pilih yang mana kamu nak. Itu lagi susah nak ngelakkan tu. Ya? Kita ni boleh cakap aku tak nak, betul tak? Betul tak? Pasal tak ada siapa yang siur. Boleh cakap tak nak. Cuba kalau datang seorang lenggok je. Nyek. Ada? Mungkin lama makin dekat, lama makin dekat. Udah dekat Abang Sudin. Macam? Pelantin ke biar tu. Ya. Ini offer ni. Boleh bagi yang cantik-cantik. Perempuan Arab ni kalau yang cantik tu cantik pun benar tau. Jadi apa kata Nabi? Kalau kamu offer, kamu tawarkan bulan di kiri aku, matahari di kanan aku dan bulan di kiri aku tetap akan meneruskan perjuangan aku sehingga aku menang atau sehingga aku mati, kata Nabi. Itu putus. Itu namanya putus. Kalau tak putus macam itulah macam yang berlaku ya. Sikit je udah nukar, sikit je udah nukar. Ya. Dapat sikit je udahlah, dapat apa? Dapat pergi ke Medan, dapat handphone satu, udah siap. Jagalah tu, berubah tu. Ya. Itu dia. Itu namanya apa? Putus. Ya, kita nak iktikad yang putus, tak ada berubah-ubah. Sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Itu yang ketiga ya. Artinya dia nak jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Saya lupa nak menerangkan zon tadi, banyak tak percaya. Dia percaya sikit saja, itu namanya zon. Ketiga-tiga tu ditolak. Zon pun ditolak. Silap tadi, waham dia yang banyak dia tak percaya. Dia percaya sikit benar dia percaya. Tapi yang dia tak percaya banyak benar. Ya. Tak terima. Lebih-lebih lagi kalau tak percaya langsung, lagi tak terima ya. Yang keempat, tempat bahasannya, maudhu'nya, tempat bahasannya yang kita perkatakan tentang apa? Yang kita berbahaskan tu tentang apa? Ya, yang pertama pada zat Allah Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut zat ni jangan ingat protein, vitamin, itu zat makanan. Bukan itu ya, zat tu artinya diri Allah Taala tu. Itu katakan zat, diri Allah Taala tu mana rupanya. Ya. Macam mana keadaannya, itu zat ya, bukannya protein, karbohidrat, vitamin, zat besi, bukan. Itu zat makanan, ini diri Allah Taala. Itu dipanggil zat. Ya, dari segi sifat-sifat yang wajib baginya. Allah tu wajib tu artinya tak terima akal kalau tak ada sifat itu. Sepertinya wajib. Ya. Sifat-sifat yang mustahil atasnya, artinya kalau ada sifat itu pada Allah tak terima di akal. Yang tadi kalau tak ada tak terima di akal, ini kalau ada sifat itu bagi Allah tak terima di akal. Kalau kita kata esok Allah akan mati, terima ke tak? Terima ke tak? Allah tak tahu, terima ke tak? Terima di akal tak? Allah lupa, terima ke tak? Tak terima, itu mustahil nanti ya. Allah itu bisu, terima ke tak? Yang bisu siapa? Yang itu siapa? Ulama-ulama bisu. Ada tak ulama bisu? Yang itu ada. Baik, dan sifat yang harus padanya. Sifat yang harus tu yang harus bagi Allah. Terima ada atau tiada, kita terima juga. Nanti akan kita terangkan insya-Allah satu persatu ya. Jadi ini yang kita bahas. Yang kedua, kita membahaskan zat Rasul-Rasul. Diri Rasul-Rasul tu macam mana? Dari segi sifat-sifat yang wajib baginya,
sifat-sifat yang mustahil atasnya dan sifat yang harus padanya. Rasul tu sifat yang wajib apa? Siddiq lagi, tabligh lagi, amanah lagi, fatanah. 3 yang wajib. 4 Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Penuh lagi, menyampaikan lagi, amanah tu amanah lah cakap Melayunya, cakap Arab pun amanah ya. Artinya apa, jujur ya, tak ada khianat. Dan fatanah, bijaksana. Itu insya-Allah kita akan bicarakan itu. Itu sifat yang wajib bagi Rasul. Lawannya mustahil, itu lawannya lah. Mustahil Allah itu berdusta, mustahil Allah itu menyembunyikan fakta, mustahil Allah itu tidak menyampaikan ya. Mustahil Allah itu khianat, dan mustahil Allah itu bingung. Ya. Allah pula ya. Rasul kita Rasul tadi. Mustahil Rasul itu dusta, mustahil Rasul itu khianat, mustahil Rasul itu tidak menyampaikan, dan mustahil Rasul itu bingung. Kalau Rasul itu bingung, siapa nak ngikutnya? Ada orang nak ngikut? Orang bingung. Kalau ustaz ngajar ni bingung, bukan kata dia pandai. Kalau dia bingung lah, ada orang nak dengarnya. Ada orang nak dengar tak ustaz ni? Siapa nak dengarnya? Kalau cakap kena 5 kali baliklah semua. Sebab itu jangan jadi apa namanya, Rasul lagi lah ya, kerana dia nak mengembangkan agama dia. Kalau dia bingung, siapa nak dengar? Itu dia. Yang ketiga, pada segala kejadian dari segi jirim dan arat, sekira-kira keadaannya itu jadi petunjukkan dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Kita cerita pasal jirim. Jirim itu setiap benda dipanggil jirim. Apa saja benda dipanggil jirim. Allah itu bukan jirim. Ya? Jadi yang lain daripada Allah itu semua benda jirim namanya. Jirim itu ada 2 jenis. Satu jirim berjisim, lagi satu jirim yang tidak berjisim. Berjisim apa? Macam botol ni. Ada tak tubuh botol ni? Nampak ke tak? Boleh pegang tak? Ini jirim. Jirim ni tapi berjisim. Ada tubuhnya bulat, warnanya putih, lagi ada tulis nombor 1 atas tu. Ada itu jirim tu, ya. Jirim yang berjisim. Ada tak jirim tak berjisim? Apa? Contoh jirim yang tak ada berjisim, tak ada tubuh. Dia ada tapi dia tak ada tubuh, betul? Seperti angin. Terasa tak angin tu? Terasa tak? Pasang aircon, terasa angin tak? Terasa. Itu jirim tu. Tapi dia tidak bertubuh, tidak berjisim. Ya. Seperti gas. Ya, gas tu mana ada tubuh? Nampak gas tak? Tak nampak. Mana tahu dia ada? Mana tahu gas tu ada? Sedar-sedar dah tercium aja baunya. Pengor baunya. Itu gas tu. Ya. Tak ada jisim. Ya, ini yang kita bicarakan insya-Allah ya. Benda-benda yang berjirim dan berjisim. Sekira-kira keadaannya jadi petunjukkan dan dalil atas wujud yang menjadikannya. Benda itu kita tak nampak tapi benda itu ada. Ya. Itu namanya apa? Jirim yang berjisim, jirim yang tidak berjisim. 2 ya. Lain daripada Allah, ada jirim berjisim, ada jirim yang tidak berjisim. Allah bukan jisim, bukan jirim ya. Yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perhabaran Rasulullah, seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Yang ini perhabaran saja. Nak buktikan tak ada. Tak boleh nak buktikan syurga tu ada ke tak? Ada ke tak syurga tu? Ada, wajib percaya. Mengapa kita percaya? Kerana ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah menceritakan sendiri tentang syurga, tentang neraka, tentang siksa kubur. Rasulullah cerita sendiri. Cuba kita korek kubur orang kafir tu, nampak ke dia kena siksa? Tak nampak ya, kita tak tahu ya ke taknya. Tapi wajib yakin, wajib percaya. Ya. Walaupun tak dapat nak dikesan dengan panca indera yang 5, tak boleh kesan. Ini tadi lupa dia, yang ketiga tadi. Jirim, jisim dan segala arat. Arat tu artinya apa? Arat tu sifat jirim. Sesuatu yang berdiri di atas zat, itu namanya arat. Contohnya, zatnya ini zatnya beg. Aratnya hitam. Dia tak boleh bercerai dengan zat. Boleh dah ambil hitam keluar? Boleh?
Saya tak nak beg hitam, ambil hitamnya je, boleh tak? Tak boleh, dia tidak bercerai dengan zatnya tu. Ya, minyak kepiah sudin ni. Zatnya kepiah, aratnya putih. Bak aku putih tu ngabur pada sudin. Bak aku putih tu dia bagi kepiah. Aku tak nak kepiah, aku nak putih aja, boleh? Tak boleh ya. Dia tidak boleh bercerai dengan zat. Yang berdiri di atas zat itu namanya arat. Arat, ain ra dad, arat. Ya. Itu yang keempat, segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah, seperti hal-hal syurga, hal-hal neraka, dan juga hal-hal hari kiamat, siksa kubur, kebangkitan dari kubur, padang mahsyar, lagi hisab, lagi timbangan, lagi titi siratal mustaqim. Mana boleh buktikan, tapi kita kena yakin, kena percaya, tak boleh ragu-ragu, tak boleh syak, tak boleh zon, tak boleh waham. Tiga-tiga tak boleh. Syak, zon, waham tu tak boleh. Kena percaya berapa peratus? 100%. Ya. Itu 4 perkara mauduknya yang kita bicarakan lepas ini insya-Allah. Ya, mauduknya 4 perkara tadi. Yang pertama tentang zat Allah, ya, yang wajib baginya, yang mustahil atasnya dan yang harus padanya. Yang kedua tentang zat Rasul-Rasul, ya, yang wajib, yang mustahil dan juga yang harus. Yang ketiga tentang kejadian daripada jirim-jirim dan arat, ya, yang ada ni, yang ada dalam dunia ni, yang kita boleh nampak sendiri. Dan yang keempat, benda-benda yang ghaib, benda-benda yang tak dapat dikesan dengan panca indera, seperti syurga, neraka, aras, alam dan sebagainya, ya. Baik, satu lagi, kita ambil satu lagi. Saya tahu dah lengok tu, itu yang silir tu selemput tu, silir balik, selemput balik, ya. Tak apa, satu lagi, ya, satu lagi. Iaitu yang keempat. Yang kelima, faedahnya. Yang keempat, ya. Udah betul. Yang kelima, faedah ilmu ini. Apa dapat ngaji ilmu ini? Nongok aja nengok saya dapat apa? Apa dia dapat? Ada orang bagi duit ke? Ada minum ke? Ada mamam ke? Apa tak dapat? Dia mengapa nak ngaji ni? Pasal apa nak ngaji ni? Ya, supaya dapat mengenal Tuhan. Ini yang penting tu, kita kenal yang kita sembah tu siapa. Kalau kita tak kenal yang kita sembah tu siapa, nanti kita nyembah lain daripada yang sebenarnya patut disembah. Itu namanya syirik. Itu namanya apa? Syirik. Kerana dia nyembah selain yang lain tu dikatakannya Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Orang nyembah patung, orang nyembah pokok besar, orang nyembah matahari, orang nyembah bulan, orang nyembah gajah, orang nyembah api. Itu semua orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Pasal apa dia mensyirikkan Allah Ta'ala? Pasal dia tak kenal Allah. Kita ni ngaji ni supaya kita kenal siapa Allah itu. Yang kita nyembah tu, menghadap Allah tu macam mana, keadaannya macam mana, sifatnya macam mana. Itu kena ngaji tu, ya. Allah yang esa, macam mana esanya. Allah yang melihat, macam mana melihatnya, beza dengan melihat kita. Allah yang mengetahui, beza dengan pengetahuan kita. Allah yang mendengar, beza dengan pendengaran kita. Kita tahu, ini yang kita ngaji ni. Itu gunanya kita mengaji ni, faedahnya, supaya yang kita sembah tu betul-betul yang patut disembah, supaya yang kita takut tu betul-betul yang patut ditakut, supaya yang kita puja betul-betul yang patut dipuja dan sebagainya. Itu dia guna kita faedah ilmu ini, iaitu dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul, begitu juga Rasul, dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal. Kalau betul kita beriman, beramal soleh, Allah janjikan apa? Allah janjikan syurga. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah, ya. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, forever and ever and ever and ever and ever and ever. Ndak ke tak nak? Allah diam ni, ndak ke tak nak? Mestilah kita kenal siapa yang kita sembah. Nak kenal? Kena ngaji lah. Dia terangkan baru lah. Katalah kita tak kenal siapa yang kita sembah. Macam kita nyembah raja, tak tahu macam mana satu raja, macam
Ha? Ada orang kirim hadiah pada raja. Kita tak kenal raja. Macam mana? Mana satu Sultan Nazrin Shah ni tak kenal. Pergilah ke istana. Ya, tengok-tengok di luar tu ada seorang pakai baju Melayu. Tengah megang lembing. Ha, ini raja agaknya ya tengkolok pula tu. Ha, udah apa raja je. Kita pun bagi hadiah pada dia. Ya. Ha, lepas tu ditanya Sultan Nazrin Shah pada kita. Tu kamu kata nak bagi hadiah mana dia? Kata. Ya. Dia tanya kepada kita, kata nak bagi hadiah tu mana dianya? Udah bagi kita. Pada siapa? Orang tu yang pakai tengkolok tu. Itu bukan aku katanya. Betul? Ha, pang tampuk. Pasal kita bukan memuliakan seseorang yang patut dimuliakan, menyembah seseorang yang bukan patut disembahkan. Macam tu dari faedah kita mempelajari ilmu tauhid ini. Itu 5 tu. Iaitu dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia pun bahagia, di akhirat pun bahagia, kekal abadi selama-lamanya. Seperti mana yang kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik dan kehidupan kami di akhirat juga baik, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Wallahu a'lam. Nombor 6 sampai nombor 10 next month lah, not tonight. Kalau lalu nunggu sampai pukul 12 boleh sambung. Siapa lalu angkat tangan? Tu sabuai lah. Itu pun dah lenguh. Dah nunggu tengok jam je, bila nak berhenti. Udah lah tu. Sekian dulu. Ada masalah? Silakan.